Bismillahirrahmanirrahim. Peristiwa Bani Nadir. Bani Nadir ialah salah satu kaum Yahudi yang berada di Madinah. Bila Nabi berhijrah ke Madinah dan mendirikan kerajaan Islam, di mana rakyatnya bukan saja orang Islam, Muhajirin dan Ansar, Aus dan Khazraj, kabilah-kabilah yang masuk Islam, termasuklah orang-orang Yahudi. Di antara Yahudi itu ialah kabilah Bani Qainuqa, Bani Quraidah dan Bani Nadir. Peristiwa Uhud dan beberapa kemalangan yang menimpa umat Islam selepasnya telah memberi semangat kepada Yahudi yang menyimpan dendam yang membara terhadap Islam dan umatnya. Walaupun mereka terkenal dengan sifat penakut, tetapi secara diam-diam mempunyai hubungan sulit dengan orang-orang munafik dan musyrikin untuk merancang berbagai-bagai cara dan pakatan jahat. Mereka sebenarnya tidak berani berperang secara berdepan, terutamanya selepas tindakan ke atas Bani Qainuqa dan Ka'ab bin Ashraf. Tiba-tiba berlaku satu peristiwa dari Bani Nadir yang mengakibatkan pukulan hebat kepada mereka. Padahal mereka adalah golongan ahli kitab, golongan yang tahu kitab, yang tahu Allah Ta'ala, yang tahu nabi-nabi dan rasul-rasul, yang tahu ada Nabi akhir zaman, dan tahu Nabi akhir zaman nama Muhammad, tahu tanda-tanda yang ada pada batang tubuhnya. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang punya kitab itu mereka mengenalimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri, tetapi mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Dengan sebab itulah mereka dikenali dengan al-maghdubi alaihim, qauman ghadiballahu alaihim, kaum yang sangat dimurkai oleh Allah. Kerana mereka tahu mereka ahli kitab, tapi mereka tak ikut kitab. Padahal mereka menyaksikan bagaimana kaum Yahudi yang durhaka telah diambil tindakan Bani Qainuqa. Pemimpin Yahudi yang ganas Ka'ab bin Ashraf telah dibunuh oleh sahabat. Nabi suruh sahabat dia bunuh. Kita baca kisahnya Ka'ab bin Ashraf. Semua tindakan ini menakutkan orang Yahudi, tetapi mereka simpan dendam dalam hati mereka. Merancang untuk mengalahkan Islam, membinasakan Islam dan umatnya, membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka rancang. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kampung mereka untuk meminta supaya memberi sumbangan diat berhubung dengan Amr bin Umayyah Ad-Damri yang membunuh 2 orang dari kalangan Bani Kilab, di mana mereka sebagai rakyat dalam negara Islam telah berjanji untuk memberi sumbangan sekiranya berlaku perkara yang seperti itu. Berlaku satu kemalangan, seorang sahabat Amr bin Umayyah Ad-Damri membunuh 2 orang dari Bani Kilab. Dianggap pembunuhan ini berlaku sebagai satu kesalahan dan kena bayar diat, kena bayar ganti rugi. Di mana ada perjanjian orang Yahudi, kalau ada apa-apa hal, mereka juga adalah penyumbang. Rasulullah SAW pergi ke kampung mereka bersama dengan beberapa orang sahabat radhiyallahu anhum. Setelah diberitahu tujuan datangnya, maka Bani Nadir menyatakan kesanggupan mereka untuk menunaikan janji itu dan meminta Rasulullah SAW
menunggu di tepi rumah di dalam kampung mereka bersama-sama Abu Bakar dan beberapa orang sahabat lagi. Mereka sanggup nak bayar, berjanji satu tempat di kampung mereka di tepi sebuah rumah. Nabi pergi dengan sahabat-sahabat dia. Tiba-tiba orang-orang Yahudi itu telah membuat pakatan untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara menggugurkan batu dari atas rumah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di tempatnya. Mereka merancang nak bunuh Nabi dengan cara batu jatuh. Penjatuh batu. Kemalangan lah kononnya sebenarnya nak bunuh Nabi. Buat rancangan itu. Mereka rancang. Seorang yang bernama Amr bin Jahash sanggup melakukan kerja itu. Ditugaskan orang ini. Walaupun salah seorang dari kalangan mereka telah melarangnya, iaitu Salam bin Mishkam. Dia memberi amaran, jangan lakukan perkara ini, dia akan diberitahu. Jangan, dia ni rasul sungguh. Nanti Tuhan beritahu ke dia. Ada orang kalangan dia tu yang tak berani. Yang mana ni? Muhammad ni. Dan kerja ini adalah melanggar perjanjian di antara kita dan dia. Tetapi nasihat itu tidak diindahkan. Nak buat juga. Malaikat Jibril telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya memberitahu kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam akan perancangan jahat itu. Malaikat Jibril turun beritahu. Ada malaikat, Allah Taala tugaskan malaikat Jibril beritahu. Rasulullah SAW terus bangun dan pulang segera ke Madinah. Fikah bangun selalu Nabi. Bila Jibril beritahu, balik Madinah. Apabila para sahabat bertanya kepadanya, mengapa dia melakukan demikian? Pasal apa Rasulullah juga begitu? Pergi dah, duduk dah, fikah bangun lari. Mengapa? Rasulullah SAW memberitahu kepada mereka apa yang telah dirancang oleh Yahudi Bani Nadir. Nabi beritahu, Allah beritahu pada aku, mereka nak bunuh aku, kata Nabi. Rasulullah SAW bertindak segera dengan menghantar Muhammad bin Maslamah sebagai utusan untuk memberitahu Bani Nadir bahawa mereka tidak dibenarkan lagi tinggal di Madinah. Mereka diberi tempoh 10 hari. Jika masih berada di Madinah lagi selepas tempoh itu, hukumannya ialah pancung leher. Lalu Nabi hantar Muhammad bin Maslamah, iaitulah penglima Islam yang ditugaskan membunuh Ka'ab bin Ashraf, yang kita baca kisahnya. Yang pergi ni bukan calon-calon orang yang ditugaskan oleh Nabi membunuh Ka'ab bin Ashraf, yang kita baca kisahnya dulu. Nabi tugas Muhammad bin Maslamah beritahu kepada pemimpin Bani Nadir keluar daripada Madinah dalam tempoh 10 hari. Kalau tak keluar, akan dihukum bunuh, dipancung. Tidak ada jalan lagi bagi mereka untuk berdalih dan melepaskan diri. Lalu mereka pun membuat persediaan untuk meninggalkan Madinah. Mereka buat persediaan untuk tinggal Madinah. Tiba-tiba pemimpin munafikin Abdullah bin Ubay, pemimpin munafik ni ialah yang berpura-pura Islam. Pemimpin Abdullah bin Ubay yang tinggal di Madinah menasihatkan Bani Nadir supaya jangan keluar, hendaklah bertahan dan menentang habis-habisan. Lawan tak apa. Dia mempunyai 2,000 pengikut yang akan bersama Bani Nadir. Aku ada 2,000 orang dengan aku. Boleh tolong perang dengan Muhammad. Aku sanggup untuk berada dalam kota bagi menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan kesediaan untuk mati bersama-sama Yahudi itu. Kami sanggup mati. Kamu ni kawan kami. Dia jawab, suruh Bani Nadir jangan mundur, lawan, berperang.
Bersempena dengan ini Allah SWT menurunkan firman-Nya, turun wahyu. Alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitab la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fiikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadibun. Turun ayat dalam surah Al-Hasyr. Maksudnya apakah kamu tiada memerhatikan orang-orang yang munafik yang berkata kepada saudara-saudaranya mereka yang kafir di antara ahli kitab, sesungguhnya jika kamu diusir, nescaya kami pun akan keluar bersama-sama kamu, dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada sesiapa pun untuk menyusahkan kamu, dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantu kamu. Dan Allah menyaksikan mereka adalah orang-orang yang bohong. Tinggal terjemahannya. Perangsang yang diberi oleh Abdullah bin Ubay menyebabkan orang-orang Yahudi itu naik semangat, terutamanya pemimpin mereka Huyai bin Akhtab. Mereka mengambil keputusan menghantar utusan kepada Rasulullah SAW dengan berkata, kami tidak akan keluar daripada rumah-rumah kami, lakukanlah apa yang kamu mahu. Tunjuk sombong. Kami tak keluar, kami tunggu di sini. Buatlah nak apa pun. Mana perang lah tu. Keadaan semakin tegang. Rasulullah SAW bertakbir, diikuti oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Semangat untuk berperang sedang membara, terutamanya orang-orang yang mengetahui pihak Yahudi merancang untuk membunuh Rasulullah SAW. Yang sangat disayangkan itu, dan berlakunya peristiwa Ar-Raji' dan Bi'ru Ma'unah yang menggugurkan beberapa orang sahabat radhiyallahu anhum. Sahabat-sahabat baru terima kematian qari Quran yang dihantar, dibunuh Ar-Raji' dan Ma'unah. Orang itu marah ni. Berlaku begini pula, apa tak lagi kuatlah semangatnya. Pada tentera Islam dikerah untuk bertindak ke atas Bani Nadir. Kampung mereka mesti diserang. Rasulullah SAW menugaskan Ibnu Maktum untuk menjadi imam di Masjid Madinah. Abdullah bin Maktum, ia adalah seorang sahabat yang buta, yang turun abasa wa tawalla tu. Nabi tugaskan dia jadi imam. Pada masa Nabi pergi nak serang Bani Nadir. Mu duduk di Madinah, mu jadi imam sembahyang di masjid, ganti Nabi. Dan bala tentera Islam pula ditugaskan Sayyidina Ali bin Abi Talib membawa bendera. Nabi tugaskan menantu dia, Sayyidina Ali bin Abi Talib, bawa bendera. Memang menjadi kelaziman bangsa Yahudi yang pengecut itu tidak berani bertempur secara berdepan di medan. Mereka berkubu di dalam kota dengan melontarkan batu dan panah, dan berlindung di balik pokok-pokok tamar dan kebun-kebun mereka. Berlawan panah. Berlawan panah, berlawan taguk batu. Maju tak ada senapang. Rasulullah SAW memerintah supaya kebun dan pokok tamar yang menjadi penghalang serangan supaya ditebang dan dibakar. Nabi suruh bakar kebun tamar. Tebang dan bakar. Bersempena dengan perkara ini Allah SWT menurunkan firman-Nya, ma khata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idznillah wal yukhdiyal fasiqin. Maksudnya suratul Hasyr, apa sahaja yang kamu tebang dan pohon-pohon kurma orang-orang kafir itu, dari pohon kurma orang kafir itu, apa-apa yang kamu tebang dari pohon-pohon kurma orang kafir itu, atau yang kamu biarkan berdiri di atas pokoknya, maka semuanya itu adalah dengan izin Allah, dan kerana Dia hendak
membiarkan kehinaan kepada orang-orang yang fasik, orang yang jahat. Ayat ini bermakna walaupun di sana pada awalnya tak dibenarkan memusnahkan kebun orang. Tak boleh potong pokok, tak boleh musnah rumah dan sebagainya. Jika sekiranya menghalang pergerakan tentera, menghalang perjalanan tentera, diizinkan untuk buang pokok-pokok dan sebagainya. Diizinkan oleh syarak. Ini dikecualikan. Ini termasuk dalam hukum perang. Hukum perang boleh memusnahkan pokok kalau jadi penghalang kepada perjalanan tentera. Rarakan mereka di kalangan Yahudi mengambil sikap tidak menyertai. Kaum Yahudi lain tak ikut. Dia biarkan Bani Qainuqa. Dan Abdullah bin Ubay serta pengikutnya yang didakwa 2,000 orang, begitu juga kabilah Ghatfan yang menjadi sekutu mereka tidak memberi apa-apa bentuk bantuan. Allah bin Ubay tak mai mari. Kalau nak tolong 2,000 orang tu dengan dia tak ada, tak nampak. Nakut pahit. Tak mari, termasuk kabilah Yahudi lain tak datang. Termasuklah musyrikin Ghatfan yang bergabung ni tak mari juga. Bersempena dengan sikap rakan-rakan mereka, Allah menurunkan firman-Nya, la in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum wa la in qutilu la yansurunahum wa la in nasaruhum la yuwallunna al-adbar thumma la yunsarun. Suratul Hasyr ayat 12. Sesungguhnya jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka. Dan sesungguhnya jika mereka diperangi, nescaya mereka tidak akan menolaknya. Dan sesungguhnya jika mereka tidak akan menolongnya. Dan sesungguhnya jika mereka menolongnya, nescaya mereka akan berpaling lari ke belakang. Sesungguhnya mereka tidak akan mendapat pertolongan. Kalau mari pun Tuhan kata puak-puak tu penakut pahit, lari. Tidak akan melawan. Ini pertolongan Allah. Kepungan itu tidaklah lama. Hanya 6 hari sahaja. Setengah ulama mengatakan 15 hari. Sehinggalah Allah mencampakkan ke dalam hati mereka perasaan takut dan gentar. Lalu mereka menyerah diri dan meletakkan senjata. Dengan cara mereka menghantar utusan menemui Rasulullah SAW, menyatakan bahawa mereka bersedia keluar dari Madinah. Mereka mengaku kalah dan keluar daripada Madinah. Rasulullah SAW membenarkan mereka keluar dari Madinah bersama-sama hamba sahaya mereka dan membawa barang-barang mereka sekadar dimuatkan ke atas unta, kecuali senjata mestilah ditinggalkan. Mereka pun keluar dari Madinah seperti yang diarahkan, di mana didapati mereka telah merobohkan rumah-rumah mereka dengan tangan-tangan mereka sendiri, membawa pintu-pintu, jendela-jendela dan alat-alat rumah yang boleh dibawa. Mereka keluar, mana-mana barang rumah yang boleh bawa, cokeh. Buat lari. Buat lari. Mereka tak dibenar bawa senjata. Senjata ditinggalkan. Comanya bika pitu bolehlah buat lari. Buat lari bika pitu. Hak boleh bawa je. Almari kalau ada lah. Buat lari tu je. Hak boleh akut. Hanya 2 orang yang menerima Islam dan menjadi penganutnya. 2 orang kalau mereka masuk Islam. Ada masuk Islam. Iaitu Yamin bin Amr dan Abu Sa'ad bin Wahab. Adapun yang lain meninggalkan kampung mereka. Kebanyakan mereka termasuklah pemimpin mereka Huyai bin Akhtab dan Salam bin Abi Mashkam menuju ke Khaybar. Adapun yang bakinya menuju ke Syam. Sebahagian pergi ke Khaybar, sebahagian pergi ke Syam. Wallahu a'lam.